Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat semua, kepada sahabat-sahabat semua. Kita teruskan kelas mengaji tulis tesis. Okey. Kita dah masuk kepada bab metodologi, spesifik dekat bahagian pilihan ataupun choice dalam metodologi, ataupun dipanggil metodologi pilihan. Sama ada kita nak pakai mono method ataupun mix method ataupun dengan multi method. Jadi asas dekat sini untuk faham sebenarnya kita merujuk kepada filosofi dan juga pendekatan. Okey, kita dah cover filosofi, kita dah cover at least 5 filosofi yang utama. Kemudian kita dah cover 3 pendekatan ataupun approach atau panggil reasoning penakulan, abduktif, diduktif dan induktif. So layer yang berikutnya kita nak kena faham adalah pemilihan metodologi. Jadi asas dia tak pada. Okey, kalau filosofi asas dia positivism dengan interpretism ataupun konstruktism. Kalau asas dalam pendekatan dia ada apa? Kita kena ada induktif dan diduktif. Dan begitu juga dalam metodologi choice ni, dia asas dia adalah kuantitatif dan kualitatif. Sebelum kita kembang menjadi mixed method dengan multi method. Jadi asas tu kena kuat. Jadi mungkin saya lebihkan asas kat sini adalah pada kuantitatif dan kualitatif. Kemudian saya akan cover, bila kita dah faham dua ni, baru kita cover multi method dengan mixed method. Okey, untuk pengetahuan semua, untuk purpose hari ini masih introduction, di mana kita ada spesifik perbincangan untuk bab ini. Kalau tengok dalam jadual, memang kita ada perbincangan spesifik untuk cover kuantitatif, kualitatif, mixed method dan multi method. Okey, tujuan hari ini sesi pengenalan untuk faham pemilihan metodologi supaya kita boleh align seperti mana yang kita dah cover filosofi dan juga approach. So yang third adalah kita pergi pada choice ataupun pemilihan metodologi. Okey, macam mana kita nak kaitkan filosofi dan approach tu dalam penentuan. Okey, dalam bahasa lain, macam mana kita dah faham filosofi dan approach dalam kita punya research, dan macam mana kita nak buat decision making, pembuatan keputusan kepada mana metodologi atau kaedah yang lebih sesuai, sama ada nak pakai kuanti ataupun kuali, ataupun kita panggil mono method. Okay, kita faham dulu mono method. Tapi bila kita ada satu benda situasi penyelidikan kita kompleks, okay, contohnya kita pakai falsafah paradigm, jadi kita pun pakai abduktif, jadi mungkin ada possibility kita pakai mixed method dengan multi method. Tapi dia depends pada situasi, fenomena ataupun keperluan kita punya kajian itu, sejauh mana kita nak menggunakan sama ada mono atau mix ataupun multi. Okey, jadi izinkan Pakcik menyampaikan, Pakcik plan sebenarnya untuk kembangkan kita nak belajar terminologi ataupun terms dalam kuanti dan kualitatif. Jadi siapa yang menonton ni akan faham. Kalau selama ni pernah dengar, hari ni dah mungkin dapat sedikit penjelasan. Tapi memikirkan takut jadi terlalu advance. Jadi saya dalam konteks ni nanti saya cover cuma 25 tu banyak sebenarnya. Kalau kelas-kelas yang saya pergi sebelum ni ataupun saya belajar sendiri dekat buku pun, buku ni tak cover 25. Kadang-kadang 25 ni kadang-kadang dia bergabung. Jadi saya leraikan dia jadi lebih faham layer by layer. Niat di hati macam nak susun A sampai Z. Maksudnya huruf A apa, B apa, C ada, tapi tak semua huruf ada. Jadi saya boleh keluarkan 25. Kalau ada rezeki nanti, kalau dekat specific section kualitatif dan kuantitatif, nanti saya extend. Cuma kat sini saya rasa cukup lah dengan masa yang kita ada. Saya kalau boleh untuk kelas ngaji ni, saya tak nak lebih sejam, biar dia konsisten. Lama sangat nanti kita delay pula, nanti ada yang tak habis tengok video lagi. Jadi saya fokus kalau boleh kurang sejam sebenarnya saya eloknya. Okay, jadi saya mungkin cover, bukan mungkin, memang saya akan cover 25 sifat atau karakteristik dalam kuantitatif dan kualitatif. Okay, tapi kita kena buka lebih besar sebab kita dah cover banyak ada sekarang ni. Kita dah masuk dah kepada layer yang ke filosofi, approach, layer ketiga dah ni. So kita kena faham perkaitan, keselarian dia. Jadi parallel dia, kena selari dia supaya semua tu align. Okay, jadi pendekatan
pakcik lebih kepada definisi. Kita akan pergi apa itu pilihan, metodologi pilihan. Kemudian kita akan cover monomethods. Kemudian kita akan buat perbandingan antara kuanti dan kuali. Kemudian baru kita cover mixed method dengan multi method. Okay, tapi betul you tak boleh faham mixed method kalau tak faham. Honestly lah, saya lah secara jujur lah, wajar bagi semua orang yang nak buat mixed method kena kuasai dua-dua ni, kuanti dan kuali. Apa lagi saya rasa wajar bagi orang kuantitatif. Orang kuantitatif, ulang 2 kali ni, penting untuk belajar kualitatif. Sebab kita selama ni memang kita abaikan kualitatif dan kita tak faham dunia kualitatif yang penuh dengan subjektif, dengan idealisme tu. Kita tak faham, kita lebih kepada mengikut saja seperti mana dalam positivism, seperti mana dalam objektif. Kita sebenarnya ikut je apa teori kata, apa asas kita. Jadi kita ikut saja. Jadi tapi kita tidak buka kita punya idealism ataupun sesuatu situasi yang kompleks, macam apa yang kita cover itu, kan, critical realism ataupun pasca modern ataupun pragmatism. Situasi dia tak bentuk lurus, tak bentuk direct. Jadi kita kena faham semua ni. Dalam ilmu dia bukan objektif, dia ada juga subjektif. Macam kita juga soalan exam, lecturer susun, ada soalan structured, ada soalan essay, ada soalan multi choice. Jadi kat sini research dia sangat luas. Jadi kita kena faham semualah. Okay, saya lebih suka orang kuat dekat foundation. Kalau dia memang, saya tahu dia memang dia tahu kualitatif, dia pun memang sebelum ni dia dah biasa dengan kuantitatif. Kalau saya cerita kat dia apa tu mixed method dengan multi method, dia senang faham. Satu lagi dia akan tanya soalan yang matang lah. Tanya soalan, oh jadi kalau macam ni dia pakai macam mana? Dia punya sifat teknik ni macam mana? Dia pakai analisis dia macam mana? Jadi dia, okey, kalau orang ni tanya soalan tu, saya rasa dia faham sebab dia asas dia kuat. Sebab dia tahu kuali dan kuanti sangat penting kan, dari segi sifat dia, dari segi teknik dia, dari segi prosedur dia, dari segi analisis dia. Jadi bila kita pergi advance kepada mixed method dengan multi method, dia akan tanya soalan macam tu. Tapi kita masih lagi yang macam terus lompat mixed method dan multi method, kita masih lagi goyah dekat bahagian filosofi. So saya nak buat mixed method, membayangkan macam mixed method ni susah, so mengenepikan geng-geng mono method. Okay, untuk level PhD, you mono method ke mix atau multi, semua dapat layak PhD. Dia sebenarnya paling tepat. Sebab tu definisi saya tambah mungkin definisi sekolah-sekolah yang hebat. Saya bukan nak lawan sekolah, cuma saya nak bawa kelas ni supaya daripada awal sampai habis, apa saja kita buat, tindakan yang kita buat ni sebab ada satu asas, ada benda satu yang fokus. Sama ada secara spesifik ataupun secara generalisasi, kita nak fokus bahawa untuk menjawab setiap kita punya soalan objektif dan penyataan masalah, supaya kita tak tertinggal benda tu. Apa saja kita buat untuk menjawab research question. Okey. Jadi saya pergi definisi dulu apa itu pilihan metodologi ataupun metodologi pilihan. Kadang-kadang saya tulis tu kadang-kadang sama je lah kan. Dan saya tulis pilihan metodologi, kadang-kadang saya tulis metodologi pilihan dalam penyelidikan. Pemilihan kaedah untuk mengadaptasi. Biasanya dalam desain kita sebut adaptasi lah. Penyelidik boleh menggunakan sama ada kaedah tunggal. Kaedah tunggal bermaksud monomethod, ataupun kaedah pelbagai, ataupun panggil kaedah bercampur, iaitu mixed method. Kaedah bercampur dan gabungan. Minta maaf. Yang pertama tadi kaedah tunggal, iaitu monomethod. Kaedah kedua adalah bercampur atau gabungan, dia panggil mixed method. Kaedah ketiga kaedah pelbagai ataupun dia panggil multi method. Okey, nanti mixed method ada kategori dia, multi method pun ada kategori dia. Dia tengok scholar dah. Cuma untuk fasa sekarang ni saya tak nak bagi you pening-pening. Dia dah sampai dah kompleks. Macam orang dah discusskan multi method mix. Cuma yang tu saya tak cover lah. Sebab banyak sekolah-sekolah utama pun dia cuma cover multi method kuanti, multi method kuali. Yang ni untuk beberapa factors, iaitu dua yang sejenis. Sebab tu dia pakai dua method, dia panggil multi method kuanti. Kalau dia pakai kuali, dia pakai multi method kuali. Cuma isi tu ada sedikit perbincangan antara sekolah. Ada sekolah kata bila ada melibatkan sifat data je, dia dah menjadi mixed method. Ada yang kata dia kena both. Dia kena ada bersifat method dan dia kena bersifat data dan analisis juga. Jadi kita akan bincang nantilah. Kalau nak detail memang kita ada satu section khas untuk mixed method dan multi method nanti. Jadi cuma nak faham kat sini, bila orang tanya tentang pemilihan ataupun choice ataupun metodologi pilihan, kita ada tiga, iaitu mono method. Mono method boleh jadi kuali dan kuanti. Okey, kemudian kita ada mixed method. Bila mixed method, gabungan antara kuanti dan
kuali. Kemudian kita ada multi method, iaitu menggunakan dua kaedah, iaitu kita akan cover 2 hari lagi. So kita akan detail, nama dia strategi penyelidikan. Okey, bila guna dua strategi penyelidikan dalam kuanti, kita panggil dia multi method kuanti. Kita guna dua strategi dalam kuali, itu namanya adalah multi method kualitatif. Saya punya konsep macam tu, kita kena faham dulu strategi, baru kita bincang. Layer yang terakhir sekali adalah analisis dengan teknik. Okey, jadi kita mulakan dengan monomethods. So monometod adalah kaedah kuantitatif. Kita tahu kaedah kuantitatif bermaksud yang bersifat numericals, okey, yang dia bersifat statistik, yang menombor, berangka. Kemudian kita tahu dari segi filosofi dia adalah positivism. Okey, kita tahu sifat dia bersifat deskriptif, dia bersifat relation, hubungan, dia bersifat regress, pengaruh. Okey, kemudian kuantitatif lah yang terbahagi pada dua, macam saya sebut tadi, lebih kepada kuantitatif yang orang kata yang based pada non-experiments. Survey tu non-experiment lah, deskriptif tu adalah non-experiments. So ada juga kategori experiments. So eksperimen terbagi pada dua, iaitu biasanya eksperimen ni kita panggil true eksperimen ataupun quasi eksperimen. Okey, pakcik lebih pada pendekatan untuk bagi you faham, untuk mengenali perbezaan pemilihan metodologi. Hari ini memang kita ada spesifik, kita akan cover kuantitatif. Dekat kuantitatif nanti pakcik akan cover detail yang berkaitan dengan correlation research. Okey, kemudian kita akan belajar experimental research yang saya sebutkan tadi, true ataupun sebenar eksperimen ataupun kuasa eksperimen, termasuk dengan kita panggil siri masa. Kita ada panggil cross sectional research dengan longitudinal research. So yang tu kita base pada data primary dengan data sekunder. Dia ada berkaitan dengan masa bila nak buat research. Plus benda yang basic deskriptif, begitu juga relation ataupun correlation research. So yang tu kita akan cover detail nanti bahagian quantitative research. Cuma hari ini kita bahas pemilihan metodologi. Okey? Dan kita kena tahu lebih deep sebenarnya. Okey, kalau contoh bila kita dah faham kita nak pakai eksperimen atau non eksperimen, kita kena tahu sifat data, kita kena tahu sampel, kita kena tahu berapa grup, satu grup dia independent ke, dia dependent, supaya kita akan decide you ni pakai correlation analysis ke, regression analysis ke. Okay, sejauh mana kompleks regression analysis tu, adakah perlu nak buat regress validity. So dia akan ada extension macam SAM. Kemudian dia go through the experiment. So eksperimen dia akan pergi daripada independent ataupun dia pakai multiples. So kalau pakai multiple, kita akan tengok univariate dengan multivariate yang akan menentukan you pakai sebenarnya t-test ke, ANOVA ke, ANCOVA ke, MANOVA ke, MANCOVA. So benda-benda tu adalah yang berkaitan dengan eksperimen. So eksperimen juga bagi orang sains, dia ada true eksperimen ataupun dia ada simulation, dia ada laboratory, lab punya deskriptif. Jadi semua tu nanti kita akan cover dalam quantitative research. Okey, jadi monometod yang pertama dia boleh terdiri daripada kuantitatif. Okey, sebelum tu takut tertinggal, dia ada definisi sedikitlah penerangan apa itu monometod. Kaedah tunggal. Teman monometod merujuk kepada reka bentuk pilihan penyelidik yang menggunakan satu kaedah. Maksudnya research saya pakai kuanti saja ataupun saya pakai kualitatif saja, satu kaedah. Yang tu dia panggil monometod. Pengumpulan data sama ada dari segi metodologi kuantitatif ataupun metodologi kualitatif untuk menjawab persoalan kajian. Ini saya tambah saya supaya kita fokus. Kadang-kadang saya boleh kata research ni unik, dia ada flexibility sebab ada masa dia bersifat ini biasa kita bincang dalam this method lah, tapi saya nak absorb juga dalam research. Dia ada research yang kadang-kadang dia berlaku serentak, concurrence. Dia kadang-kadang dia selari, dia parallel. Kemudian dia macam dia stepping tau. Lepas ni itu nama dia kita punya apa, lupa dah saya term dia. Maksudnya kaedah tadi apa saya sebut concurrent kan, lepas tu parallel, sequential. Okay, sequential antara satu lepas ni dia, jadi tu sequential. So kita akan belajar kalau macam
Creswell dia identify 7 jenis. Dia mula pada triangulation sampai kepada transformative. So ada 7 jenis dalam mixed method. Okay, kita hold dulu. Saya ni kalau bercakap mula dah align semua. So kita pergi balik mono method. So mono method tentu kita gunakan satu kaedah saja, sama ada kita menggunakan kuantitatif saja. So kuantitatif ada banyak nanti kita akan cover, dan kita juga akan cover satu lagi kaedah yang umum dia adalah kualitatif. Kalau you masih ingat, kuantitatif adalah bersifat scientific, systematically significant proof. Okay, yang bersifat kualitatif ni bersifat interpretism, based pada idealisme, dia bukan real facts. Okay, kalau kita dah belajar itu kan continuums, perbezaan antara positif dengan interpretism, kita dah cover dah semua tu. Jadi baca balik kalau rasa lupa-lupa, sebab ni memang asas dia kena kuat. Nak kena pegang sampai bila-bila, sampailah you habis master dan PhD, sampai lepas ni join akademik ataupun jadi join industri, walaupun kerja di sendiri kat rumah sekarang ni. So kita masih kena gunakan ilmu research dalam kehidupan kita. Okay, sangat realiti. Bagi saya sangat senang kalau sesuatu research tu saya menggunakan pendekatan, tapi saya nak gunakan pendekatan ni dalam kehidupan, saya kena betul-betul faham dalam hidup. Sebab tu saya sebenarnya walaupun bidang scientific engineering, bila saya belajar kualitatif, belajar humanistik, so saya lebih mengenali atau lebih memahami dalam konteks manusia itu sendiri. Dari segi bab agama pun sebenarnya bab kualitatif tu sangat penting. Sebab tu jenis-jenis macam narrative research, etnografi, phenomenology, grounded theories, apa lagi case study, yang tu benda-benda asas yang kita kena cover dalam kualitatif. Sebenarnya dia boleh relate dalam kehidupan kita, supaya kita lebih memahami tentang kehidupan. Malah dia juga lebih khusus untuk kita punya penyelidikan dan research kena faham. Okay, jadi saya conclude mono method dia terbahagi pada dua. Asas dia kuantitatif dan kualitatif. Kita hanya pakai satu. Saya pakai kuantitatif saja, jadi mono method. Saya pakai kuantitatif saja, mono method. Sama ada pakai kualitatif atau kuantitatif saja satu, dia panggil mono method. Kalau pakai berdua, nanti kita akan cover, dia panggil mixed method. Jadi sebelum kita pergi cover mixed method, saya nak tunjukkan beberapa perkara lah yang kita katakan 25 tu. Okey, 25 yang perbandingan antara kuantitatif dan kualitatif. Okey, tapi sebelum tu saya rasa saya nak kena bagi intro sikit lah kan. Memang dalam slide ni nampak crime ni, saya cuma nak menyimpulkan. Sebenarnya nak cerita pasal kuantitatif ni besar. Okey, bila nak cerita kualitatif ni pun besar. Jadi sebelum saya pergi pada categorizekan 25 tu, saya ni jenis kadang-kadang macam walaupun di hati tu lebih nak beri penjelasan dekat 25 perbandingan kuanti dan kuali tu. Okey, tetapi macam mana pun dia macam mesti ada introduction, dia mesti ada mukadimah dululah. Okey, jadi saya secara umum, okey, detailnya kat nanti. So secara umumnya kita kena faham apa itu yang dikatakan sebagai penyelidikan dalam kuantitatif dan penyelidikan dalam kualitatif. Saya banyak jumpa orang mostly orang buat master dan PhD. Kadang-kadang saya banyak jumpa yang orang excuse, ada cuba nak run away, cuba nak lari. Dia tak nak faham, dia buat kuanti, dia tak nak faham kuali, orang kuali tak nak kuanti. Dia risau dari segi gangguan masa. Aku nak belajar kuali, nanti aku buat kuanti, buang masa je aku cover kuali. Sama juga orang kuali, buat apa aku nak cover kuanti, aku buat kuali. Sayanglah. Sebab saya rasa macam itu akan menjadi satu begalan yang menjadi ketakutan tau. Sampai bila-bila you jadi pensyarah ke jadi profesor, sampai bila-bila akan jadi ketakutan untuk takut buat benda tu, sebab you tak mendalami asas dalam penyelidikan. Tak susah sebenarnya. Dia sebenarnya, saya buat kuanti, bila saya belajar kuali, saya lagi faham kuanti sebab saya tahu sempadan. So kalau kuanti macam ni, sempadan dia kat mana kualitatif. Dan saya tahu kuantitatif ada kelompongan, ada kelemahan dia, ada limitation dia. Sebenarnya limitasi dalam kuantitatif tu ada pada kualitatif. Begitu juga kontra dengan kualitatif. Saya sebenarnya bersyukur bila saya buat second PhD saya, bila saya buat topik tentang penjanaan dana masjid. So saya banyak belajar tentang kualitatif, walaupun secara direct ni saya tidak menggunakan kualitatif, tapi sepanjang saya nak menyiapkan tesis tu, saya perlu adakan knowledge dalam kualitatif. Sebab tu orang kata penting dalam kualitatif ni, penting dalam proses. Walaupun kita secara nyata ni tidak menggunakan kualitatif, tapi dengan knowledge kualitatif yang ada tu, dia menjadikan saya sebagai orang yang berwatak, jadi instrumentasi dalam kajian. Di mana saya kena terlibat sama turun padang. Saya lebih memahami dari segi dokumen, dari segi pemerhatian, observation. Saya lebih baik pada sebelum ni. Sebelum ni mungkin saya gunakan kuanti, saya lebih pada structured observation. Saya menggunakan case study. Untuk case study saya lebih pada betul-betul practically involved dalam style engineering style lah. Tapi bila pergi kepada humanistik ni memang banyak benda lah. Jadi saya rasa
bab ilmu ni saya rasa saya silap dulu. Saya silap, sepatutnya saya kena cover 24 jenis dalam kualitatif ni. Minta maaf saya sebut 24 lah sebab saya cuma nak faham layer by layer. Tapi kalau ikut sekolah kadang-kadang cukup cover 6 je. Asas dia 6, betul ada pecahan-pecahan dia. Okay, kita cuba nak cover nantilah sejauh mana yang kita mampu lah. Sebab tu saya cover 3 bulan ni. Saya pun duk risau 3 bulan ni. Kalau ikut saya sebenarnya nak habiskan sampai bulan 6 ni, macam mana ni? Saya rasa metodologi sangat luas. Kita tak boleh nak cover. Saya rasa pun saya pun kena janji dengan you all, kena habiskan metodologi ni supaya saya boleh masuk dekat bab analisis dengan bab discussion dan conclusion. Sebab tu saya plan kita ada tahap 2 dan tahap 3. It's not just only because saya nak panjang-panjangan khusus, tidak. Dia ilmu ni kena berterusan lah. Kita kena jadi penuntut ilmu yang berterusan lah. Kita tidak boleh berhenti. Okay, kerana ilmu tu luas. Okay, jadi saya share cerita umum dulu apa itu kuantitatif. Okay, sebagai asas penyelidikan boleh diklasifikasikan kepada kualitatif dan kuantitatif. Macam saya sebutkan tadi lah. So yang ni seperti mana saya baca buku, saya mention lagi sekali, dia adalah diklasifikasikan kepada kuantitatif dan kualitatif sebagai asas. Okey, penyelidikan kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pandangan awal dalam menghasilkan teori. Okey, pernah orang sebut, kalau sebut pasal teori, ada dalam tips tu, dia teori dia cabang dia dua. Okey, sama ada kita generating theories ataupun ada setengah sekolah panggil theory building, pembinaan teori, itu adalah kualitatif. Kerana daripada idea tu, daripada apa dia dapatkan pattern dengan thematics tu, dia sebenarnya in the end tu outcome dia boleh generate ataupun membina teori. Tapi bagi lawan dia, it's not lawan lah, another things lah, selain daripada kuanti lah. So kuanti ni dia lebih kepada menggunakan teori itu untuk memandu proses penyelidikan. Jadi dia ikut je guideline ke, step ke, proses ke ataupun ideologi daripada teori itu untuk menjadikan panduan untuk menjalankan penyelidikan. Jadi kita namakan dia sebagai testing teori. Testing teori. Jadi teori itu dah ada, teori itu sangat sesuai dalam kajian, kita nak testing teori itu. Jadi dia panggil testing teori. Tapi bagi kualitatif kita panggil generating teori. Okey. Jadi penyelidikan kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pandangan awal untuk menghasilkan teori. Fokus penyelidikan kualitatif pula untuk menguji hipotesis. Okey, biasanya kita panggil di hujung kan, kalau orang kuantitatif dia ada research objektif. Research objektif diterjemahkan dalam persoalan kajian dan kemudian beberapa persoalan kajian yang perlu diuji. Maksudnya perlu dibina hipotesis untuk diuji. Kan? Dia hipotesis development, berhati-hati kan, kalau orang kuantitatif cakap, kalau baca hipotesis development, orang kualitatif pun boleh buat hipotesis development. Tapi kita kena faham lah apa maksud hipotesis orang kuanti, apa hipotesis yang masuk dalam orang kuanti. Saya sebut tadi kan, kalau orang kuanti dia testing, kalau orang kuali dia generating. So kalau cakap hipotesis generating boleh, jadi boleh sebenarnya. Sama juga kalau orang sebut fenomena. Fenomena tu memang perkataan kuali betul, tapi sebenarnya fenomena tu kalau kita betul-betul faham, dia ada fenomena kuantitatif dan fenomena dalam kualitatif. Fenomena dalam kuantitatif kita dah tahu dah keadaan itu, peristiwa tu dah tahu, kita dah jelas benda tu. Jadi semua orang dah tahu. Jadi fenomena ni fenomena kuantitatif. Tapi satu lagi fenomena yang mana kita kabur, kita tahu sangat sikit ataupun kita tidak tahu tentang satu situasi itu. Jadi itu jadi panggil fenomena yang perlu dieksplorasi secara deep untuk kita ketahui dan merungkai dan menghurai. Jadi itu adalah fenomena dalam kualitatif. Jadi sama juga dengan eksplorasi. Eksplorasi kuantitatif, eksplorasi kualitatif. Ada. Cuma tu saya tak nak rasa macam susahnya metodologi ni, sebab tu saya masuk benda yang simple, tapi saya buat 25 perbandingan kan, nanti saya slate sikit yang kompleks lah supaya kita boleh absorb, kita boleh faham. Okay? Jadi selain itu, penyelidikan kualitatif melibatkan peningkatan induktif. Ingat lagi tak? Kita buat pendekatan approach kualitatif pakai induktif, jadi kuantitatif pakai deduktif. Keterlibatan pengkaji dan sampel size yang kecil. Okey, induktif kualitatif selain daripada gunakan pendekatan induktif dari segi numbers ataupun sampling dia, sampel dia pakai sampel yang kecil. Berlawanan dengan kuantitatif menggunakan deduktif, guna sampel yang besar. Walaupun penyelidikan kualitatif menjimatkan masa dan kos. Ini pun term yang kita kata is depends. Kita tak boleh kata yang sebenarnya kualitatif tu jimat. Kuantitatif pun boleh jimat. Dengan zaman COVID-19 kita pakai semua online questionnaire. Okay? So yang ni jatuh kat subjektif lah. Okay? Hasil yang diperolehi mungkin tidak mempunyai generalisasi
dan kepercayaan dan kesahihan yang tinggi. Okey, janganlah orang kata nanti bila orang kata bila buat kualitatif ni dia tak boleh buat generalisasi. Tu betul lah yang cerita pasal kepercayaan dan kesahihan. Sebab kadang-kadang kita kena faham asas. Sebab tu asas sangat penting. Bila kualitatif ni dia kan daripada idealism. So kita yang generatekan teori. Tadi kita bila generate teori tadi menggunakan sampel yang kecil, walaupun kita purposif bertujuan, dapatan yang kita dapat tu dia sebenarnya bau pembinaan teori. Dia belum establish lagi teori dan dia belum diuji dengan penggunaan teori. Jadi kita pun research tak, kita stop kat situ. Kita tak testing teori yang kita generate. Jadi yang kat situlah dia kata dia kurang sikit kepercayaan dan kesahan. Tapi kalau orang kuantitatif kan teori itu digunakan oleh ramai orang, dah popular, dah terbukti dan sebagainya. Jadi bila kita gunakan teori itu untuk kajian kita, dari segi outcome dan dapatan kita tu, dari segi possibility dan potensi itu agak sedikit tinggi dari segi nilai kepercayaan dan kesahan itu. Okey, bagi both research kuantitatif atau kualitatif, still kita kena buat juga ujian validity dengan reliability. Kena fahamlah nature orang kuantitatif dengan kaedah statistical dengan numerical. Dia ada proses-proses analisis, dia kena ada data. Sebab tu kalau orang kuantitatif dalam bab 3 metodologi dia, bila buat kajian rintis sebagainya, everything kena absorb dan kena tulis, kena analisis dan kena lapor semua dekat chapter 3. Tapi kalau orang kualitatif dia subjektif, so dia ada kesahan dalaman, dia ada kesahan luaran. So kita akan cover tu nanti lebih detail. Tapi dalam konteks lebih subjektif. Kalau orang kuanti ada pakar, orang kualitatif ada kaedah dia pakar. Jadi bila sebut pasal validity and reliability, ada persamaan dan ada juga sangat besar perbezaan kaedah yang digunakan untuk bidang kajian kuantitatif dan kualitatif. Macam mana nak beza? You pun dah faham kan? You boleh faham kan? Kalau tengok soalan, mana satu soalan objektif, mana satu soalan subjektif. Jadi kalau soalan objektif, sifat dia macam mana? Kalau semua soalan subjektif macam mana? So kalau kita baca buku teks, kalau aku nak jawab soalan objektif, so macam mana kita baca buku? So kalau nak buat soalan subjektif, macam mana kita buat baca buku? So kita buat ulang kaji pun lain. Kalau soalan objektif, ulang kaji kita buat macam mana? Kalau soalan essay atau structure, macam mana kita buat ulang kaji? So kaedah yang berbeza. Kalau kata kaedah tu kita buat lebih kurang je, okey. Kalau lebih kurang tu dia panggil susah dalam research. Both party kualitatif atau kuantitatif tak baca lebih kurang. Kalau orang kualitatif walaupun dia subjektif, dia sampai saturated. Kita gunakan pelbagai perspektif, sebab tu dia panggil pengkayaan. Okey, kita explore sehingga dapat betul-betul rich data tu sehingga saturated. Okey, tapi bagi orang kuantitatif, walaupun dia tak sebut sebagai memperkayaan, dia sebut sebagai didaktif, tetapi dia sangat precise dengan accurate. Apa tu? Tepat. So dia kena tepat, significantly proof, systematic and scientifically. Okey. Jadi sebaliknya, penyelidikan kuantitatif melibatkan masa dan kos yang tinggi, namun hasil yang diperoleh dapat mengeneralisasikan, dipercayai dan macam saya ulangkan tadi tapi yang bahasa jimat dan masa dan kos tu jadi subjektif. Tengok juga kaedah. Jadi definisi ni umum. Jadi kalau tanya saya, semua benda yang bila sebut dalam metodologi ni, janganlah nanti kecam pakcik pula dengan slide ni. Tujuan pakcik untuk cerita yang asas. As long research ni memang buat justifikasi, tapi kita kena faham dulu yang common dululah. Sebab tu bila kita cerita yang asas, lepas kita cerita baru kita zoom. Namun demikian beberapa kajian terbaru telah menemukan baru cerita zoom tu, tapi yang hari ini lebih pada asas. Okey. Jadi oleh kerana ciri-ciri umum setiap kategori strategi penyelidikan kualitatif sering digunakan dalam kajian eksplorasi. Okey, sebaliknya penyelidikan kuantitatif dalam penyelidikan deskriptif ataupun kajian causal relation tu ataupun hubungan. Selain itu, penyelidikan kualitatif biasanya berkaitan dengan kaedah pengumpulan data, prosedur analisis yang menghasilkan data bukan numerikal. Sebaliknya, penyelidikan kuantitatif menghasilkan data berbentuk numerikal jelah. Satu pakai data statistik, satu lagi tak pakai statistik. Jelasnya kalau macam kualitatif tu pakai team, pakai patterns, corak. Okey, dia contohlah sebab dia kan idealisme. Nak keluarkan dalam bentuk teks, audio, visuals. Okey, tapi bagi orang kuantitatif, straightforward, dia based pada numerical ataupun statistik. So nak analisis pun kena ada data yang diterjemahkan dalam bentuk statistik. Kemudian nak analisis pun gunakan statistik untuk measure dan dapatkan outcome dia. Okey? Alright, tu asas dia. Saya rasa asas ni baru persen je saya baru cerita ni sebab bila cerita kuanti dan kualitatif ni satu benda yang besar nak cerita lah. Sebab tu kadang-kadang kalau saya sendiri pun kadang saya risau asas ni saya hilang. Sebab bila saya baca buku yang baru, saya banyak baca jurnal sebenarnya. Bila baca jurnal, contohlah nak baca jurnal, nak faham kualitatif, kita ada qualitative journals.
Saya nak faham pasal mixed method, kita ada mixed method journal. Saya nak faham pasal structure question model, kita ada journal structure question model. So bila saya baca journal tu keluaran 2020, semua dah pergi kompleks, dah pergi advance. Saya tahu ramai researcher baru sekarang semua go through the advance, tapi saya jenis manusia yang saya nak berpegang pada asas. Sebab kadang-kadang saya tengok, kadang-kadang bila kita tengok otai-otai, especially dekat ResearchGate dan sebagainya lah, forum dan sebagainya, kita tengok juga sifu-sifu kat situ, tengok the way dia jawab. Semua yang jawab tu, ada orang kata klasikal. Tak, dia bukan klasikal. Semua dia nak pegang asas dulu. Sebelum you nak buat keputusan benda yang advance ataupun benda yang baru, asas kena kuat. Jadi saya nak bermula dari bawah lah. Jadi nak menguatkan base. Jadi itu juga tuntutan saya dekat you all yang nak belajar. Kuatkan dulu akal dia, base tu kuat supaya kita boleh faham. Lepas ni jumpalah apa-apa pun new method dan approach dan sebagainya, kita faham sebab ini adalah extension. Asas dia macam ni limitation dia. So bila ada benda yang kompleks yang asas tak ada, so that's why dia keluar satu benda yang elemen baru. Okey, 25 kita akan cover 25 perbandingan penyelidikan kualitatif dan kuantitatif. Okey, andaikan bila you mendengar ni ada yang nampak lebih kurang macam sama, dia sebenarnya berlainan, cuma nak tunjukkan approach dia. Maksudnya dia punya sifat dengan karakteristik tu berbeza. Dari segi mungkin yang ni bersifat dia punya fokus, yang ni bersifat data, tapi jawapan tu hampir sama. Tak apa, dia lebih kurang 25 ni tujuan saya bukan nak suruh you all hafal, supaya you absorb dalam diri, supaya boleh beza. Walaupun dalam dunia nyata, dalam penyelidikan ataupun dalam kehidupan kita yang sebenar, jadi kita boleh bezakan tentang keperluan dalam keadaan-keadaan kita, dalam buat keputusan harian di rumah ataupun dekat organisasi keluar, dalam komuniti, dalam masyarakat. Malah bila anda dalam untuk buat hitungan diri, macam kita dalam diri sendiri nak buat keputusan pun, kadang-kadang kita kena tengok kaedah yang mana yang sesuai. Ada masa kita nak pakai mono method, iaitu kuanti dan kuali. Ada masa kita kena gabung, ada masa tak cukup satu, kena pakai dua. Itu jadi multi method. Okey, kita pergi satu-satu. Kita ada lebih kurang 25. 25. Nombor 1, mungkin dia tak ikut susunan dari segi piramid terbalik. Saya tak buat macam tu. Saya minta maaf lah kalau kata you nak piramid terbalik tu, saya tak susun macam tu. Saya susun adalah ikut abjad, daripada huruf A sampai huruf, kat sini saya cover sampai huruf T, tak silap saya, A sampai T. Jadi saya pergilah 25 supaya you ingat. Tak tahulah, kalau tanya saya plan awal sebenarnya nak buat A sampai Z. Jadi memang kena masa lah, sebab saya kena terjemahkan. Sebab bila baca buku dia tak gunakan ayat itu, jadi saya kena tukar. Dan saya pun buat dalam bahasa Melayu, susah nak jumpa buku dalam bahasa Melayu. Jadi term bahasa Melayu tu kadang-kadang kalau saya not sure perkataan tu, saya bracket dengan bahasa Inggeris. Okey, nombor 1, huruf A. Nombor 1 adalah analisis. A adalah analisis. Data analisis mengikut tema dan data. Saya pergi dua bila saya buat kriteria ni. Dia macam mana dulu apa-apa kan, kalau saya buat apa-apa saya selalu bincang kuantitatif dulu. Lepas tu baru saya cerita kualitatif. Jadi bila saya baca filosofi demi baca, saya tengok orang macam mana pun, orang kuantitatif, filosofi dia base pada outcome. Apa-apa pun dia tak tengok pada proses penyelidikan. Walaupun proses penyelidikan tu penting, tapi apa-apa pun result dia, sama ada result yang dia dapat tu sebenarnya selari tak, paralel tak dengan teori yang digunakan. Itu tuntutan dia. Tapi bagi orang kualitatif, dia sebenarnya bukanlah kata tak pentingkan outcome dapatan, tapi yang lebih penting adalah proses penyelidikan. Jadi bila masuk proses penyelidikan tu, dia ada macam-macam variance yang ada yang lebih sesuai. Jadi saya sudah terbiasa dengan kualitatif proses. Sebab tu bila saya buat perbandingan, memang saya mulakan dengan kualitatif, kemudian baru masuk dengan kuantitatif. Jadi sebab tu kalau table ni saya buat pengasingan dia, lepas letak dia punya kriteria tu, saya akan letak kuali dulu, baru kuanti. Itu nak faham table ni. Jadi nombor 1 tu analisis. Saya cerita dulu yang bahagian kolom kualitatif. Data dianalisis mengikut tema, team. Nanti kita ada, kalau nanti buat dapatan kita ada team, sub-team, sub-team. Data dikategorikan dalam patterns, atau bahasa Melayu sebut pattern juga bahasa Melayu, ataupun corak. So kita dapat kenal pasti. Ini analisis yang kita akan guna. Analisis mengikut tema ataupun team. Tapi bagi orang kuantitatif, macam saya sebutkan tadi, dari perbandingan mudah dia, orang kuantitatif atau metodologi kuantitatif akan gunakan kaedah statistik. Ikutlah formula ke, rumus ke, jadual ke dan sebagainya pun, gunalah software ke ataupun gunakan kiraan congak ke, apa tool yang ada, gunakanlah untuk memudahkan dan untuk mendapatkan jawapan yang precise dengan accurate tadi. Yang kedua, B tak jumpa, C tak jumpa, jadi saya jumpa huruf D.
Nombor 2 adalah dapatan. Okey, dapatan bagi orang kualitatif ni dia bersifat holistik menyeluruh, komprehensif, penerangan yang terperinci dan mendalam. Okey, bila sebut penjelasan ni explanatory ni dalam kuantitatif dibenarkan menggunakan istilah penjelasan ataupun explanatory. Tetapi explanatory ataupun penjelasan dalam kuantitatif ni tidak secara terperinci, tidak secara mendalam. Kan dia bersifat objektif, kan? Mana kita ada buat soalan objektif bulatkan lepas tu kita kena explain, tak ada kan. Dekat sini dia kena, walaupun dia jelas tapi jelas dalam bentuk positivism. Dia boleh perjelaskan dari segi kehadiran teori ataupun dia boleh katakan yang mana jawapan tu adalah simplify, tepat tadi itulah, secara saintifik. Okey, jadi itu dia holistik, komprehensif, penerangan terperinci secara mendalam. Itu dapatan dalam kualitatif. Tapi bagi kuantitatif tadilah bersifat numerical, statistik dan precise ataupun accurate, tepat. Okey, terusnya kita pergi pada data. Okey, tadi kita pergi analisis, dapatan data. Macam mana pula nak bezakan antara kuanti dan kuali dengan data? So data dia adalah berdasarkan teks, audio, visual, dia apa-apa semua itulah, panca indera tu kan. Dia visual, pemerhatian, temu bual. Ini bersifat data-data yang bersifat dalam kualitatif. So kalau kuantitatif ni dia ada dua lah, commonly kita sebutlah data primer dengan data sekunder. Data sekunder adalah data-data time series, data siri masa yang lama, longitudinal. Okey, tapi kita ada juga data primer dalam yang sangat popular dalam kuantitatif adalah menggunakan set questionnaire ataupun set inventory. Okey, biasanya soal sidik lah, dia panggil soal sidik. Jadi soal sidik ni dia sangat pen, namanya tinjauan. Sebab tu namanya tinjauan soal sidik ataupun survey soal sidik. Okey. Jadi kalau orang kata dia tak sebut apa soal sidik, dia sebut survey. Tahu lah, survey commonly kita pakai soal sidik lah. Itu bersebut tinjauan. Tinjauan dalam bahasa Melayu sebut tinjauan. Okey, kemudian dah pergi pada A, analisis dapatan dan data. Perbezaan yang nombor 4 adalah eksplorasi, exploration. Jadi explore. Macam mana pula dikatakan sebagai explore? Okey, kalau orang kualitatif dia meneroka masalah dan interaksi yang kompleks antara manusia, alasan dan hasil dan proses. Maksudnya okey, orang kualitatif ni dia meneroka, maksudnya dia explore problems. Okey, kemudian dia ada macam nak menjelaskan, nak beri makna. Macam saya sebut tadi, penjelasan dan kefahaman secara mendalam dan terperinci yang sangat kompleks pada asalnya sebelum nak keluarkan satu idealisme. Daripada idealisme tu antara manusia ataupun nak bagi reason antara proses dan juga hasil yang diterima daripada proses subjectively dalam collect data dalam kualitatif ni. Okey, dia lebih kepada satu meneroka masalah yang secara terperinci dan mendalam lah. Macam saya sebutkan tadi lah, kualitatif sangat pentingkan dalam proses penyelidikan. Okey, tetapi bagaimana yang kita tak pernah dengar eksplorasi dalam kuantitatif? So dia explore dari segi aspek macam kita dah tahu benda tu, asas dah tahu, kita dah tahu benda tu, dah nyatakan benda tu. Kita cuma nak buat dari segi aspek, contohnya eksperimen lah, dari segi rawatan, dari segi manipulate, dari segi outcome tu. Okey, jadi kita meneroka dapatan itu. Dia tidak meneroka proses. Kita nak tengok apa daripada apa kita panggil apa tu, eksperimen tu, yang rawatan tu, daripada outcome dia. Ataupun kita ada dalam kuantitatif ni ada satu bidang namanya forecasting atau peramalan. So kita nak manipulasi outcome dia. Jadi itu bersifat, maksudnya orang kuantitatif dia explore result tu, dapatan. Tetapi orang kualitatif dia dalam research dulu kena ambil, orang kualitatif pun tengok pada dapatan, tapi dia lebih mementingkan juga dari segi aspek proses penyelidikan tu. Jadi itu bahagian tu lah. Sebab tu dia namanya interactions yang kompleks antara manusia, sebab manusia komponen yang paling penting dalam kualitatif. Dan begitu juga dengan aspek-aspek yang saya sebutkan tadi lah. Okey, dari segi proses dan juga hasil. Okey, kemudian kita dah pergi huruf E. Huruf F adalah falsafah. Jadi falsafah, kalau masih ingat lagi filosofi kita. Okey, kalau secara umum, secara asas dia kan banyak kan. Dia ada apa, critical realism, kemudian dia ada pasca modern dengan pragmatism. Tapi asas dia adalah
positif dengan interpretism. Jadi orang kualitatif dia pakai interpretism atau contactism, tapi bagi orang kuanti dia pakai positivism. Okey. Kemudian fenomena. Okey, fenomena. Kalau fenomena orang kualitatif dia selalunya mengkaji fenomena yang tidak diketahui dan hanya sedikit saja fenomena diketahui. Macam saya sebutkan intro tadilah, fenomena kualitatif adalah studi ataupun nak menemukan satu situasi yang kita tidak ada pengetahuan, kita tak ada knowledge dan kita tidak ada pengalaman kat situ. Jadi malah kita tak pernah perhatikan pun lagi. Jadi tapi masalah bagi fenomena dalam kuantitatif adalah mengkaji fenomena yang telah diketahui atau dipanggil well known fenomena. Masalah yang kita dah tahu, fenomena yang biasa yang kita dah ketahui, itu dia panggil fenomena dalam kuantitatif. Kemudian F yang berikutnya adalah fokus. Fokus ni nak tunjukkan dalam bentuk yang lebih umum lah kan. Kalau orang kualitatif dia mementingkan kualiti. Kan? Dia kalau kita biasa sebut kan, jangan pentingkan kuantiti, yang paling penting adalah kualiti. Jadi kualiti adalah kat sini secara umumnya kita berbincang dalam kualitatif. Tetapi dalam kuantitatif disebut quantity, quantify. Quantity itulah. Sebab tu kalau nak jadi yang sempurna, kita jangan hanya melihat pada quantity, kita kena tengok pada quantity dan juga quality. Kalau quality pun tak boleh juga. Kalau quality saja increase high tapi productivity kita low, tak seronoklah. Kita nak increase both, increase productivity dan increase quality. Jadi kat dalam situasi ini kena consider dua-dua lah, maksudnya kena pakai mix lah. Tapi untuk definisi mudah kat sini, fokus untuk orang kualitatif adalah quality, orang quantity adalah quantity. Okey. Kemudian hipotesis. Okey, saya ni nak menghilangkan orang kata takut sangat nak gunakan istilah tu. Orang kualitatif tak boleh gunakan hipotesis, orang kuantitatif tak boleh gunakan perkataan fenomena, orang apa lagi kalau kat sini nak cerita pasal orang kualitatif tak boleh gunakan hipotesis. Okey, kita kena faham lah, okey. Jadi orang kualitatif hipotesis dia ada, tapi lebih pada hipotesis generating ataupun menjana hipotesis. Dia generate, dia membina, dia theory building. Sebab tu dia hypothesize on that. Jadi dia generating hypothesis. Tapi bagi orang kuantitatif, dia macam mana pun, kalau teori dia buat testing teori, hypothesis pun dia buat hypothesis testing. Jadi kenapa hipotesis sangat berdekat dengan testing, dekat dengan teori? Cerita pasal teori kaitkan dengan hipotesis. Ada hipotesis kait dengan teori. Kan itu perbincangan yang kita kena cerita dalam, ingat tak dalam bidang kita yang kita tadi cerita apa? Ontologi, epistemologi dan ozologi. So yang ini yang kita banyak ceritakan dalam konteks ontologi dan epistemologi. Dari segi konsep, kita punya konsep apa? Objektif, dari segi subjektif, knowledge dia, dari segi itu yang kita kena berbincangkan lah. Jadi sebab itulah dekat sini kenapa kita kena kaitkan objektif ataupun hipotesis dengan teori bagi orang kuantitatif. Dia tidak boleh dipisahkan lah. Tapi dia perlu di testing. Tapi bagi orang kualitatif, kalaupun you tengok ada satu gambar aja namanya theory building, still orang letak hipotesis. Tapi jangan confuse. Dalam kualitatif, hipotesis kalau you jumpa tu namanya generating hypothesis, penjanaan hipotesis. Sebab tu namanya hypothesis development. Jadi kalau jumpa perkataan hypothesis development, orang kuali pun boleh, orang kuanti boleh. Tapi you faham isi dia. Orang kuanti nak test, tapi orang kuali dia nak generate. Okey, kemudian kita masih lagi yang ke nombor 9 sebenarnya. Kita yang ke-9 adalah kebebasan pemerhati. Pemerhati adalah observer. Maksudnya kita lah kan. Jadi kebebasan pemerhati atau observer atau penyelidikan. Kalau orang kualitatif, pemerhatian tu, observer tu sebahagian dari proses penyelidikan. Kan kalau researcher kan dia sebahagian daripada instrumen. Jadi bila jadi pemerhati, dia adalah sebahagian daripada penyelidikan itu sendiri. Tapi kebebasan pemerhati, observer dalam kuantitatif, dia tidak dalam proses. Kenapa saya cakap macam tu? Kuesioner kalau you gunakan kaedah post ataupun kaedah kaedah online ke, walaupun you turun padang pun, sebenarnya you tak akan duduk depan mata dia tengok, you tanda tak kan? You bagi dia space, bagi dia jawab, you ke sana sekejap, bagi dia masa nanti dia jawab. Jadi kita memang tak terlibat dalam proses tu kan. Jadi dia buat sendiri kan. Itu dia. Tapi kalau kualitatif, dia merupakan observer, dia sebahagian daripada penyelidikan. Okey, so ada isu bias kat sini lah orang kata kan. Okey. Kemudian keberadaan penyelidik. Okey, biasanya orang kualitatif ni dengan yang kita panggil participants, informants. Orang kualitatif sangat dekat. Sebaliknya
keberadaan penyelidik bagi orang kuantitatif kita kata jauh. Kita boleh jauh. Online questionnaire post jauh. So kita jauh. Kalau kita bagi questionnaire di depan mata pun kita keluar, kita lari dulu. So keberadaan penyelidik dalam kuantitatif adalah jauh, malah dalam kualitatif dia adalah sangat dekat, sebab dia memang kena ada rapport dan dia merupakan instrumen. Jadi yang close tu memang kena ada lah. Sebab macam yang saya sebutkan tadi lah. So dalam kualitatif ni dia sebagai instrumen, dia ada rapport yang bagus kepada partisipan, malah kepada informants. Okey. Kemudian kita sambung lagi huruf K yang ke-11, keputusan, result dia. Okey, dia kalau kualitatif dia tidak menumpukan pada generalisasi. Dia tidak menumpukan generalisasi. Dia lebih kepada dapat-dapatan tadi itu, dia nak buat penjelasan dan kefahaman dan terperinci. Jadi dia bukan untuk buat generalisasi. Tapi lawan dia, kuantitatif, dia menumpukan pada generalisasi. Kan saya cakap generalisasi kan tadi banyaklah sifat dia, dengan sampel yang besar, berpandukan satu teori, dengan perlu menguji hipotesis. Sebab dia akan mengeluarkan generalisasi. Sebab tu banyak kajian-kajian yang kalau dengar orang sebut bila orang kualitatif, okay, what's next lepas kualitatif? So boleh cadangkan untuk next kajian supaya buat generalisasi lebih specifics. Okey, supaya lebih luas. Sorry, bukan spesifik, lebih luas. Kajian tu lebih luas. Sebab sampel dia kecil orang kualitatif. So kajian ni kita convert dari tutup sidik, kita tebarkan seluruh rakyat Malaysia. Tu maksudnya lebih bergeneralisasi. Okey. Kemudian dia punya goal ataupun matlamat yang ke-12 adalah tujuan-tujuan untuk orang buat kajian kualitatif ni untuk dapat makna and kefahaman. Okey, itu biasa common. Dia punya goals atau matlamat kualitatif nak dapatkan ialah aku buat kajian ni untuk dapatkan meaningful. So nak dapatkan dia punya kefahaman. Tetapi orang kuantitatif dia nak dapatkan fakta, dia nak dapatkan ramalan, dia nak dapatkan penjelasan dan sebab dan uji hipotesis. Ingat kalau sebab kalau dengar perkataan penjelasan ke sebab ke dalam kuantitatif, dia perlu bersifat saintifik dan objektif. Dia clear cut, dia bukan satu penjelasan yang terperinci ataupun mendalam. Dia penjelasan dalam bentuk saintifik, jelas, mudah, accurate, precise. Okey, kemudian kita study pasal nilai kebebasan, freedom, value ataupun value freedoms. Okey, biasanya orang kualitatif memang dia kena melibatkan minat manusia lah. Jadi kena ada interest tu memang kena ada lah. Jadi minat manusia. Sebab tu orang kualitatif ni kalau dia ada dua benda kalau dia dari segi soul dia kurang minat untuk buat kajian fieldwork ataupun nak mendalami sesuatu permasalahan, malah dia punya capability bukan bersifat orang yang outdoor, saya rasa dia susah untuk memahami atau menguasai dunia kualitatif research. Itu sangat penting lah. Jadi nilai kebebasan dalam research ni, nilai kebebasan atau value freedom ni kualitatif adalah melibatkan minat manusia, involve their human interest. Tetapi bagi orang kuantitatif tidak ada kepentingan antara manusia. Kita mewakilikan kita punya instrumen kepada alat kita. Contoh questionnaire. Okey. Kita pergi yang pada yang 14. Kita 14 nak ke arah 25 ni. Kita kepada yang 14 sekarang ni adalah pendekatan. Huruf P saya susun sampai huruf T nanti. Jadi huruf P ni ada yang pertama dalam pendekatan. So pendekatan kita pernah cover, baru je kita cover. Kalau untuk kita ingatkan kembali, pendekatan ni ada dua kan, induktif dengan didaktif. Jadi induktif untuk kuali, didaktif untuk kuantitatif. So kita ada yang ke-15, nama dia abstraction. Bahasa Melayu dia pengabstrakan. Okey, apa tu? Abstraction ni abstrakan. Kalau orang kualitatif dia konsep rich, memperkayakan secara terperinci. Ini ayat dia lah. Ketelitian dan keterangkuman secara menyeluruh. Okey, kalau orang buat kualitatif ni memang dia punya konsep dia nak dapatkan nilai abstrak tu. Kita memang dalam kepala kita duk bayangkan abstrak macam tu. Okey, kalau kuantitatif memang betul bayangan you, sebab bayangan kita kalau tengok abstrak tu dia compress everything dengan ada isu, ada masalah, ada tujuan purposif, dengan ada dengan metodologi, dengan proses analisis, ada dapatan, perbincangan dan kesimpulan. Itu abstrak yang dalam bentuk kuantitatif sebab jelas kan sifat dia objektif. Tapi bagi kualitatif ni satu benda yang kaya. So why dia banyak review pelbagai perspektif,
interview, cover all the perspektif yang relevan, because orang dapatkan memperkayakan maklumat. Tapi kat sini lebih pada memperkayakan kefahaman dan dapatkan kekayaan dari segi pemberian makna tu. Okey, jadi aspek terperinci, aspek ketelitian dan keterangkuman secara menyeluruh tu tuntutan dalam satu abstrak kan tu dalam kualitatif. Okey, sebaliknya kuantitatif dia aspek untuk mengenal pasti je dan mengintegrasi kaitan, hubungan atau pengaruh dengan beberapa pemulih upah yang dapat diintegrasi dan kemudiannya menyimpulkan prinsip genre dan peramalan. Kan biasa kan, hubungan atau kesan atau pengaruh antara A dan B. So dua interaksi antara hubungan variable dengan variable, in the end dapatlah keputusan positif ke negatif ke, signifikan tak sikit. Jadi dia bolehlah menentukan dapatan ataupun fokus tu sama ada okey atau tidak, ataupun signifikan ataupun tidak. Itu beza. Abstrakkan dalam kuantitatif dia lebih bentuk accurate, so benda yang simple, yang tepat, yang direct. Tapi bagi orang kualitatif ni dia kena mulakan konteks ketelitian dan keperincian tu bagi membentuk pengkayaan dapatan yang mana dia mula kena cover the whole perspektif atau keterangkuman secara menyeluruh. Okey, kemudian yang ke-16 adalah pengumpulan data. Okey, data-data dalam kualitatif kita boleh buat banyak daripada mula dengan documents. Okey, kita boleh buat content dengan document analysis, kemudian kita boleh buat observation, tak kisahlah structured, semi structured atau unstructured, pemerhatian tu. Dan kita boleh buat temu bual sama ada secara individual, group. Okey, sama juga interview boleh buat secara structured, semi structured dan structured. Itu common dalam pengumpulan data apa yang kita boleh pakai. Tapi bagi orang kuantitatif kita boleh gunakan tijawal soal sidik ataupun inventory test. Kita panggil ujian persediaan. Okey. Kemudian yang ke-17, persoalan kajian. Okey, ini kena faham juga. Ini saya jarang sentuh sebelum ni. Okey, memang saya belajar dekat UTM dulu memang tekankan benda ni lah. Okey. Jadi persoalan why and how. Okey, sebab tu kadang-kadang bila saya tak boleh nak salahkan, cuma saya nak mengimarahkan. Jadi bila sebut dalam geran-geran fundamental tu, buka muka surat awal mana tahu dah kajian berbentuk why and how. Asas filosofi why and how ni kualitatif lah. Sebab tu FRJS tu sesuai untuk kualitatif. Sebab kita pun faham, sebab research dia luas. Jadi kita pun pakai apa tadi, boleh sebut aspek-aspek macam pragmatism, kita ada buat gabungan dan sebagainya. Jadi dekat sini kita pecahkan balik. Tapi dari segi asas ilmu, why and how, kenapa dan bagaimana itu memang lebih khusus dan sesuai untuk kualitatif. Okey, tapi bagi orang kuantitatif selain itulah what, when, where, who, apa, bila, mana, siapa. Itu untuk kuantitatif. Untuk why and how untuk orang kualitatif. Okey, kemudian dari segi reka bentuk, research design. So biasanya kita faham kalau kualitatif memang bersifat explorations, dia apa lagi? Dia fleksibel, dia emerging, penemuan. Itu yang kita dapat lah. Penemuan kita dapat daripada kualitatif, kita explore, kemudian dia fleksibel. Lawan dia pada kuantitatif, dia bersifat deskriptif. Okey, sebab tu ada descriptive research. So dia ada hubungan, sebab tu ada relation research. Kemudian dia lebih struktur dan dia boleh predetermine. Telah ditentukan. Maksud telah ditentukan tu predetermined. Sebab tu dia ada macam eksperimen. Okey. Alright, kemudian dari segi sampel, macam saya sebutkan secara ringkas, sampel kualitatif kecil, tak banyak. Kecil depends lah. Kecil jangan kata satu tak boleh, satu boleh. Jangan kata satu boleh, tak payah pakai dua lah, pakai satu je. Tak. Dia sebenarnya memang walau dipanggil sampel yang kecil, tapi itulah kita nak dapatkan kejelasan secara mendalam tu, makna yang mendalam. So kaedah terperinci tu, aspek tu sangat ditekankan dalam kualitatif. Jadi walaupun dia sedikit, tapi dia perlu ada juga additional untuk dapatkan makna dan kefahaman secara mendalam tu. Tapi dia sampel yang kecil lah. Dia tak perlu pakai sampel yang besar sebab dia tak based pada populations. Tapi bagi orang kuantitatif, dia pegang population. Sebab tu dia ada dalam online dia population and sampling. So dia based pada population. Bila sebut population, sampel besar. Dalam statistik 10 dengan 20 lagi baik. Lagi banyak lagi baik. Sebab dia lebih, dalam statistik lagi banyak data, kita akan dapat satu proses yang lebih baik untuk dapatkan accurate result. Okey. Kemudian kita pergi kepada yang ke-20. Kita dah ke-20 dah. 20 dia adalah sifat kajian berbeza. Okey, dia kalau sebut berbeza ni dia panggil bahasa Inggeris divergence.
iaitu lebih luas dan eksploratif. Bila dengar perkataan divergent tu dia maksudnya berbeza. So dia lebih sesuai untuk kualitatif. Tetapi kalau kuantitatif dia kan bila dalam research kan bila buat saintifik dia ada teori, dia sempit. So dia sempit ataupun bahasa Melayu dia apa lagi? Sempit, bertumpu, tertumpu. Kita panggil convergence. So kalau dalam bahasa Inggeris divergent tu untuk kualitatif, convergent tu untuk orang kuantitatif. Malah kuantitatif lebih sempit lah dengan apa yang nak kaji. Sebab tu dia punya hipotesis, persoalan kajian tu dia dah betul-betul zoom dah, spesifik dah. Okay, so dia ada sedikit limitation lah, sedikit dan terbatas. Okay, tetapan. Ini pun saya tak tahu bahasa Melayu ni betul tetap, tapi bahasa Inggeris namanya setting. Bahasa Melayu saya letak tetapan. Lepas tu saya tulis tetapan bracket settings. So kat sini dia lebih berbentuk dalam kualitatif, dijalankan dalam penetapan secara naturalistik. Cara natural. Okey, kalau orang kualitatif nak pergi interview, kalau ada interview cikgu dia kena pergi kat sekolah. Dia kena kekalkan natural setting. So supaya kaedah interview tu dapat karakter yang sebenar. Tapi kalau guna soal sidik, walaupun dia cikgu, dia nak jawab masih bila-bila pun boleh. Time dia makan dekat rumah ke, dia nak jawab dalam kereta lepas pergi solat ke, dia tak ada isu pasal natural setting. So dia jalankan dalam keadaan yang terkawal. Jadi sebab tu soal sidik tu bila-bila waktu dia free, bila dia rasa comfortable dia nak jawab, dia jawab. So dalam keadaan yang terkawal. Tapi kalau kualitatif ni tengok isu, kalau dalam isu tu dalam keadaan dia tengah bekerja, isu tu perlu dia buat observation, pemerhatian, kita tak boleh nak kawal. Sebab tu natural setting. Okey, kemudian kita pergi yang ke-24, teori. Macam saya sebutkan awal-awal tadi, kalau kuantitatif dia testing teori, kalau kualitatif dia adalah kita theory building, menjana atau membina teori itu. Contoh aja dalam strategi pendidikan mana yang agak familiar dengan teori ini adalah grounded theories. So grounded theories tu memang satu strategi penyelidikan dalam kualitatif tu yang memboleh, atau proses penyelidikan tu memang salah satu outcome dia adalah untuk membina teori. Kemudian last sekali adalah tujuan, purpose research ni. So orang kualitatif dia nak buat discover, menemui, dia nak menemui, nak dapatkan idea, nak proses idea itu, kemudian buat exploratory, kemudian buat dia buat explanatory ataupun nak cover secara persoalan kajian tu secara umum. Dia kalau kata dalam research yang kalau macam sebelum ni saya terlalu deep. Kalau kuantitatif dia memang betul apa-apa kita buat memang nak jawab persoalan kajian dengan persoalan kajian, tapi keyword dia secara betul-betul spesifik. Okey, tapi bagi orang kualitatif, walaupun research dia belum menjawab masalah kajian ataupun persoalan kajian, tapi dia memang susah nak dapat literature review yang super. Dia pun semua lebih kurang yang untuk beri makna yang boleh support je. Jadi dekat sini kita katakan dia masih lagi research yang menjawab masalah kajian, dia masih lagi menjawab dia punya persoalan kajian dalam konteks general atau umum. Bila kita baca ada kaitan, tapi jawapan tu lebih bentuk general. Bila dapat yang umum, bila dapat yang spesifik sedikit, yang dapatkan lebih keterjelasan, keterangkuman tu, masih boleh dapat dapatan nanti. Sebab tu kalau kita dah bincang itu top down dengan bottom up, kalau orang kualitatif memang dia mulakan dengan dapatkan dapatan. Sebab tu saya sarankan orang kualitatif kalau boleh cepat-cepatlah proposal defense, supaya proses yang sebenar, journey yang sebenar dia bila dapat nak pergi data collection dengan dapatkan dapatan tu. Jadi kalau tanya saya, untuk kualitatif dia sebenarnya kalau boleh dapat penulisan kan, dapat idea je bab 1, 2, 3 tu, at least kita boleh acceptable untuk sebelum dia pergi buat research, lepaskan dia. Sebab dia sebenarnya dia kena pergi data collection supaya dia akan dapat benda yang jenis yang sebenar. Okey, kita dah habis dah 25 perkara perbezaan ni. Saya tak tahulah, tapi saya rasa saya sendiri ada yang saya, ialah apa yang saya refer buku, ada yang saya sebenarnya gunakan ayat saya sendiri. Tapi 25 ni dia memang ada saling selari paralel kan. Tapi tujuan pakcik untuk menguatkan dari segi kefahaman. Okey, jadi fahamkan 25 ni sangat penting Okey, pakcik nak cerita lebih lagi, tapi pakcik hold dulu. Pakcik nak cerita 25 ni juga. 25 pun dah banyak sebenarnya. Kalau you baca buku pun kadang-kadang cerita pasal 5, 10, tapi yang ni pakcik lebihkan supaya nak kuatkan kefahaman kita. Okey, seterusnya, bila asas ni, bayangkan 25 tadi kita dah faham apa tu monometer dan sebagainya. Bila kita nak cerita pasal mixed method baru senang. Dia sebenarnya tak senang sangat sebenarnya. Kita tak habis lagi research onion kita tu. Kalau kita dah habiskan semua layer by layer, baru kita jelas sandar kat kursi. Bila
Datang je apa-apa isu dah boleh tahu dah. Ni mono method, ni multi method, ni mix method. So kalau aku nak buat mix method, aku kena check. Ni aku punya checklist. Ni dah buat belum. Kalau aku nak buat multi method, aku nak check aku punya filosofi sesuai tak. Kenapa aku nak pakai dua? Dia dalam research ni dia bukan nombor tau, dia quality saya sebutkan tadi. So kalau boleh pakai mono method, pakai mono method. Jangan ngada-ngada atau saya saja nak pakai multi method sebab nak nampakkan dua-dua. No, dalam research you kena tahu kita fully utilize, kita betul-betul minimize. Maksudnya kita kena reduce cost. Kalau boleh sesuai tu, dia sangat sesuai untuk satu, pakai satu je. Tapi dalam keadaan yang tak mampu, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang kompleks, memang kita perlukan support. Yang supportnya kena pakai dua untuk jadikan dia complement, saling lengkap dan melengkapi. Kita bukan nak mencarikan jawapan. Contoh dalam keadaan yang kalau jadi terlalu banyak pun, terlalu luas pun, kadang-kadang dia tidak dapat memberikan satu jawapan. Jadi sukar untuk kita faham, susah nak dapat makna tu. Tapi kadang-kadang secara kecilnya, walaupun gunakan satu, tapi dia dapat menjana sesuatu kefahaman yang makna yang mendalam dan terperinci sebenarnya dia dapat. Jadi research sangat penting, bukan hanya kepada kualiti semata-mata, tapi bukan pada kuantiti semata-mata, tapi kualiti juga menjadi tuntutan penting dalam research. Okey. Kita pergi kaedah percampuran mix method. Okey, saya cakap terus terang, memang kaedah ni memang saya cerita macam tu saja sebab saya lebih kepada nak beritahu hari ni inilah jenis yang ada, mono method, mix method dengan multi method. Kita pun dah sejam je. Memang topik ni memang kalau saya mengajar depan-depan memang orang nak tidur sebab mungkin ngantuk, tapi sebenarnya kena dengar lah sampai habis. Tak, memang kita pasal main teknologi ni dia bukan berkhayal, tapi dia kena betul-betul faham dalam perspektif yang luas. Cuma itulah dia agak gangguan sikit bagi orang yang dah tetapkan prinsip dia, aku pakai case study je buat apa, aku nak tahu benda lain. Tu golongan ni bermasalah sikit lah. Dia tak menguasai. Kita kena tahu dalam diri kita pun, karakter kita tahu apa benda yang kita kuat, kat mana yang kita lemah, kat mana yang kita ada potensi, kat mana yang kita ada ancaman. Jadi benda aspek benda tu kita kena tahu diri kita. Tapi dalam research macam tu juga kita kena tahu. Okey, jadi kaedah gabungan secara definisi dia, kaedah gabungan merujuk kepada reka bentuk pilihan penyelidikan yang menggabungkan dua kaedah. Jadi kita jelas tadi dua kaedah, maksudnya kaedah sama ada kaedah penyelidikan kuantitatif dan kaedah penyelidikan kuantitatif dan kualitatif. Maksudnya kalau kaedah gabungan kena ada dua. Kena gunakan kaedah pengumpulan data, analisis, teknik menggunakan kedua-dua kaedah penyelidikan kuantitatif dan kualitatif. Itu mixed method. Maksudnya kuantitatif dan kualitatif. Tapi nak kena faham ni, dengan menggunakan strategi penyelidikan, dengan menggunakan time horizon yang sesuai, ni horizon sesuai, kena nak gunakan teknik dan analisis yang mix juga. Sebab tu ada research yang mengaitkan dengan triangulation. Kalau nak pakai kuantitatif dengan kualitatif, mesti ada kedua-duanya. Contoh dia, mesti ada yang gunakan survey, soal sidik, kemudian baru gunakan interview dengan observation, baru menjadi mixed method. Itu teknik dan analisis. Kalau nak jadikan sebagai strategi penyelidikan, dia mesti ada satu strategi. Contohnya saya pakai case study, kemudian saya pakai survey. So saya pakai dua method ni. Method kuanti saya pakai survey, method kuali saya pakai case study. Ini kena baca scholar. Sebab saya tahu ada scholar yang kata tak payah, cukup je kalau you dah pakaikan data. Kalau you dah ada data survey, kemudian dah pakai interview dengan pemerhatian, dah triangulation teknik data ni, dah boleh jadi mixed method. Boleh rujuklah siapa-siapa yang you cite. Okey, bincanglah dengan supervisor sebab mixed method ni kena hati-hati. Saya kalau kita pasal logik, orang marah nanti kalau tanya saya. Is research bila sebut pasal data, dia tak semestinya di mixed method. Macam saya pakai interview. Saya tak jadi mixed method sebab soalan interview saya structured interview, dan soalan saya gunakan kaedah interview saya bukan secara deep, tapi kaedah interview adalah kaedah yang sesuai untuk saya dapatkan dapatan itu. Tapi dapatan itu bukanlah satu proses nak dapatkan penjelasan secara terperinci dan mendalam. Dia umum, dia deskriptif. Jadi interview itu berbentuk deskriptif. Jadi saya tak jatuh mixed method. Begitu juga dengan orang kualitatif. Orang kualitatif nak guna survey. Sebab kalau you baca dalam kualitatif pun, triangulation tu dibenarkan. So bila dia orang kualitatif ni gunakan soal sidik, dia edar soal sidik tu dekat orang lain, tapi soal sidik tu berbentuk macam deskriptif. Dia tidak ada correlation, dia tak perlu testing teori, dan malah soal sidik tu tak ada refer mana-mana teori dan hipotesis perlu dibina. Tak ada. Dia umum je soal sidik tu untuk dapatkan satu result yang kita panggil deskriptif. Dia tak jatuh
mixed method. Cuma dekat sini kita nak belajar, saya nak buka supaya justifikasi dalam research. Saya tak nak lawan sebab setiap orang ada scholar. Creswell ada, Merriam macam ni, Robert Yin ada macam ni. Jadi masing-masing ada scholar masing-masing. Refer dengan siapa yang you baca dalam tu, you cite buku tu sebab buku tu terang macam tu. Dia macam tu assumption dan prosedur dia ikut. Jadi mixed method adalah gabungan kuantitatif dan kualitatif, tapi kita kena perincikan satu-satulah. Sebab tu dia secara asas mixed method ni tak boleh lagi dengan dua, iaitu saya sebutkan tadi selari, parallel ataupun secara berturutan, dia panggil sequential. Okey, kemudian dia ada beberapa asas-asas utama dalam mixed method ni. Contoh dia concurrent pula apa? Dia start dengan triangulations. Kemudian dia ada apa? Explanatory. Okay, explanatory dia start dengan kuantitatif. Okay, kemudian baru kualitatif, kemudian exploratory designs. So start dengan kualitatif baru kuantitatif, kemudian dia ada embedded yang bersama, kemudian dia ada concurrent, kemudian ada transformative design. Ini semua kita akan cover nanti dalam spesifik kelas mixed method. Tapi asas dia kat sini, make sure ikut bidang masing-masing. Carilah buku research method yang sesuai. Kalau education, carilah buku mixed method education. Kalau business, carilah mixed method business. Sebab kat sini ada perbezaan sedikit dari segi pengolahan apa dia katakan mixed method, dari segi strategi dia ataupun dari segi teknik, analisis dan prosedur. Ada orang yang ambil last sekali, dia ambil data saja. Itu tengok jugalah. Ada yang consider dia, ada satu scholar tu dia kata kalau tak ada triangulation bukan mixed method. So dia ada assumption masing-masing. Okay. Kemudian yang terakhir adalah kaedah multi method. Kaedah multi method saya pergi yang asas, walaupun saya kata tadi ada multi method mix. So yang tu kita hold dulu, kita cover macam basic multi method. So multi method dia sama juga dengan kaedah mixed method, iaitu kaedah gabungan. Tapi gabungan ni lain sikit. Multi method ni kaedah pelbagai, merujuk reka bentuk atau pilihan penyelidikan yang menggabungkan dua kaedah penyelidikan yang sama jenis. Masuk dia sekarang, kalau dalam kuantitatif ada dua, iaitu yang pertama pakai survey, yang kedua pakai eksperimen. Maksudnya atau secara umum dia melibatkan kedua-dua secara eksperimen dan bukan eksperimen. Jadi dia gunakan dua strategi penyelidikan dalam kuantitatif. So dia jadi multi method kuantitatif. Okey, kemudian bagi orang kualitatif dia nak pakai dua strategi penyelidikan. Contohnya dia pakai grounded theory dan case study. Dia pakai dua atau lebih. Bila gunakan dalam satu jenis penyelidikan yang sama, katakanlah kualitatif tadi, case study dan grounded theory, dia jadi multi method kualitatif. Tetapi ada beberapa scholar yang longgarkan. Dia kata tak semestinya. Kalau kita pakai orang data kuantitatif tadi, pakai cross sectional ataupun longitude, pakai data premier dan pakai data sekunder, iaitu pun dia panggil multi method kuanti. Bila orang interview ni, dia dah gunakan interview, betul-betul dia pakaikan interview, tapi dia guna juga dokumen analisis dan sebagainya. So dia kata itu ada multi method kuali. Saya tak nak gaduh benda ni. Kena baca buku dengan siapa yang you cite. Kalau saya memang saya familiar dengan apa yang you cite, saya tahu scholar ni mention macam mana definisi dia, ni mention definisi. So secara worldwide dia ambil pemudah cara dia macam ni. Bergantung dengan apa yang you cite, dengan siapa scholar yang you refer. Jadi kita pegang dulu. Sebab saya kena sedar juga, saya tak boleh pegang terlalu pihak. Ada setengah research ada limitation. Jadi dia tak boleh pakai strategi penyelidikan tu, dia kena pakai sifat data. Jadi sifat data itu dapat dibuktikan bahawa sama ada dia multi method kuanti ataupun dia multi method kuali, ataupun sebenarnya dia mono method dia bukan multi method. Jadi multi method adalah dua atau lebih dalam jenis penyelidikan yang sama. Sama ada multi method kuanti, multi method kuali. Kenapa kena sampai multi method ni? Sebab nak jawab persoalan kajian sebelum tadi. Kenapa nak sampai gabungkan kuanti dan kuali ni, gunakan dua-dua mix ni? Sebab nak jawab persoalan kajian. Itu satu. Persoalan kajian ni ada numbering. Okey, kadang-kadang you kena faham nombor satu, dia boleh jadi mono method. Anda pakai kuanti saja. Mungkin objektif nombor dua, untuk menyelesaikan kedua-dua anda kena berlaku mix. Maksud untuk objektif kedua tu kena ada kaedah gabungan, iaitu kuanti dan kuali. Untuk research question yang nombor 3 mungkin jadi multi methods.
Jadi kena faham dalam research tak semestinya kita tengok dari segi generalisasi ke semuanya, tetapi kadang-kadang kita kena faham bahawa kita kena tengok juga by sequence, by numbers. Kalau tanya saya, kalau saya diberi pilihan, memang saya punya proses sebab kita buat analisis method dulu dan analisis dan discussion semua jawab ikut question by question. Dan bila you nak selesaikan metodologi, saya pun rasa better sesuai jawab question by question. Negara barat especially dekat UK sebagai contoh, sebab tu dia banyak bab cover dari segi objektif. So objektif nombor 3 contohnya, objektif nombor 3 untuk bab 3 untuk objektif nombor 1 ataupun research question nombor 1. So dia buat kat situlah intro, itulah RR, dia dah method jadi kat situ. Jadi dia pengkhususan kat macam tu. Jadi research universal, saya tak ada plan untuk mengatakan siapa lagi bagus atau tidak. Kita kena sangat serius kat sini dari segi ketetapan siapa yang you cite. Bila you cite, orang tu kena ikut. Sebab tu saya ada masalah baca bab 3, you banyak sangat cite Creswell lah, Merriam lah, Silvermans lah, apa lagi, Saunders lah, Umar Sukaran lah, Zygmunt lah. Kadang-kadang diorang ni ada limitation dalam research, dia ada lebih kat situ, kurang kat sini. Jadi macam-macam bila you bercampur tu, tulis ikut pengkhususan lah. Bukan tak bagi cite banyak, boleh, tapi jangan bila dah tahu yang buku ni Saunders bagus kat Disahinian, mungkin dia bagus kat Disahinian. Tapi untuk deep dalam tu, you mungkin secara pengkhususan. Nak buat eksperimen, kena cari buku eksperimen. Okay? Jadi secara conclusionnya, kita dah habis dah ni. So hari ni kita belajar tentang pemilihan metodologi penyelidikan, yang mana kita cover mono method, sama ada pilih satu kuanti atau kuali, menggunakan mixed method, menggunakan dua kaedah metodologi iaitu kuanti dan kuali. Okey, yang ketiga adalah kita gunakan multi method secara khusus, sama ada multi method kuantitatif, multi method kualitatif. Untuk pengetahuan semua, saya tahu benda ni topik yang menarik, semua orang nak kena tahu. Kita kalau ikut jadual kita ada pengkhususan nanti yang kita akan cover kuantitatif, kualitatif dan juga mixed method dengan multi method. Malah lepas ni, start pada 2 hari lagi kita akan cover strategi. So saya tak boleh nak cover satu-satu lah, minta maaf, saya sangat minta maaf, jadual kita sangat cram. Kalau saya nak cerita pasal case study, 10 kali pertemuan pun tak habis lagi cerita case study. Okay? Jadi saya cuma buat je lah, mungkin kuantitatif 1 hari je lah. Mungkin strategi untuk penyelidikan kuantitatif tu, eksperimen dengan non-eksperimen tu 1 slot. Tapi untuk kualitatif kena pecah, besar sangat kualitatif ni. Jadi mungkin saya perlukan berapa hari untuk cover strategi. Mungkin saya tak mampu cover 24 jenis dalam kualitatif, tapi cover benda-benda besar lah yang saya sebutkan tadi lah, fenomenologi, narrative research, ataupun biografi, ataupun fenomenologi, etnografi, grounded theory, narrative research ni dah sebut dah. Lepas tu case study, benda-benda basic macam tu lah, benda-benda besar yang mostly semua buku inquiry kualitatif dia memang macam tu dia. Jadi benda-benda macam tu yang kita akan cover lah. Okay, so mohon maaf terpanjang juga sejam 11 minit. Mohon maaf atas barang kesilapan, kesasul, terbalik-balik ke sejak kuanti kual, sebab tu orang pakai kual kuan supaya tak sasul kualitatif kuantitatif. Okay, mohon maaf atas kesilapan saya untuk menerangkan ini. Tujuan saya adalah untuk make sure you explore, untuk kita faham, supaya kita jelas. Kata nak jadi researcher, kena faham benda ni. Kita bawa konten, saya bawa konten ni, saya buat Lindsay Sima, you buat ni. Jadi masing-masing bawa konten, tapi kita kena rigorous dari segi research. Orang nak buat kualitatif kita boleh guide, orang nak buat kuanti boleh guide, nak buat mixed method boleh guide, buat multi method boleh guide, pure scientific boleh buat. So nak buat yang sastra pun boleh buat, nak buat art pun boleh. Jadi kita boleh apply. But because we learn, we understand the philosophy, approach, strategize, analyze, technique, procedure and everything dalam kita punya research journey. Okay, mohon maaf lagi sekali atas barang kesilapan pakcik buat hari ini, atas barang kesilapan dalam menyampaikan ilmu ni. Semoga pakcik, sahabat semua teruskan untuk mengaji supaya kita dapat menambahkan ilmu-ilmu. Okay, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan selamat malam.